Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Minggu ini kita akan masuk topik yang baru, iaitu berkaitan kekuatan otot dan daya tahan otot. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, kita tengok objektif pembelajaran kita pada minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan konsep asas kekuatan otot dan daya tahan otot. Yang ketiga, murid-murid akan dapat menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Jelas murid-murid semua? Baik. Kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita pada minggu ini ialah melakukan aktiviti-aktiviti dengan menggunakan konsep asas yang meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot sambil menunjukkan keyakinan kendiri. Okey, kita tengok kekuatan otot. Apa maksud kekuatan otot? Okey, definisi kekuatan otot adalah keupayaan otot ataupun sekumpulan otot menghasilkan daya dengan kuasa maksimum bagi mengatasi rintangan. Okey, rintangan pula dikira sebagai beban kerja untuk latihan ataupun senaman ataupun aktiviti fizikal yang dilakukan. Sama ada menarik, menolak ataupun mengangkat sesuatu beban. So, latihan untuk meningkatkan kekuatan otot ni melibatkan latihan dengan ulangan yang sedikit tetapi menggunakan bebanan yang berat. Contohnya macam dalam gambar yang cikgu letak pada slide cikgu tu lah. Okey. Kita menggunakan beban berat. Ulangan kerja lakuan mengangkat dumbbell tu sedikit tetapi berat dumbbell yang digunakan tu besar. Faham? Untuk kekuatan maksudnya untuk kekuatan otot kita nak bagi kuat, kita gunakan konsep latihan dengan ulangan yang sedikit tetapi bebanan yang berat. Contohnya kita guna dumbbell 10 kilo kata. Okey. So kita menggunakan dumbbell yang 10 kilo, kita angkat dengan ulangan yang sedikit. Mungkin 10 ataupun 15 kali. Lepas tu kita tukar tangan. Ni adalah contoh latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Okey. Sekarang kita tengok daya tahan otot. Definisi daya tahan otot pula merupakan keupayaan otot untuk bekerja dan melakukan aktiviti secara berulang-ulang dan berterusan tanpa cepat berasa letih ataupun lesu. Okey, maksudnya daya tahan otot. Maksudnya otot kita ni dia boleh tahan lama. Okey.
So, daya tahan otot dapat ditingkatkan melalui intensiti latihan yang rendah pada ulangan yang banyak. Okey, daya tahan otot dia terbalik dengan kekuatan otot tadi. So daya tahan otot ni intensiti dia rendah, tetapi kita buat ulangan yang banyak. Contohnya macam gambar yang cikgu tunjuk pada slide cikgu tu. Latihan menghayun tali. Okey. Tali tu kalau kamu tengok, tali tu dengan dumbbell yang tadi, agak-agak kamu yang mana yang berat? Dumbbell yang berat kan? Tali tu dia kecil saja, dia tak berapa berat sangat. Tetapi untuk latihan meningkatkan daya tahan otot, ulangan tu dibuat banyak. Contohnya, kalau kamu buat latihan yang menghayun tali ni, okey. So, tali tu dia ringan saja, okey, dia kecil, dia tak berat mana. Tapi kamu buat ulangan hayunan tali tu, bila kamu hayun tali tu, kamu buat banyak kali. Sekali latihan kamu buat 50 ulangan. Lepas tu baru kamu berhenti. Okey, nampak? Baik. So, sekarang murid-murid boleh tengok pada buku teks kamu, muka surat 68. Okey. Berikut adalah gambar-gambar. Gambar-gambar aktiviti fizikal yang boleh kamu amalkan, yang boleh kamu buat untuk meningkatkan daya tahan otot dan kekuatan otot. Yang pertama, bangkit tubi. Okey. Bangkit tubi ni maksudnya sit up lah. Okey. Untuk aktiviti bangkit tubi, dia fokus kepada otot rectus abdominis. Maksudnya otot abdomen lah, otot perut tu. Okey. Tekan tubi. Push up lah. Okey, push up ni dia lebih fokus pada otot tricep. Otot tricep tu pada lengan. Ni lengan bawah. Okey. Tu lah. Kemudian kita ada separa cangkung. Dia mempengaruhi otot quadricep. Otot quadricep ni otot paha. Okey. Dan yang terakhir, hamstring curl. Hamstring curl ni dia mempengaruhi pada otot hamstring. Otot hamstring ni otot belakang paha ataupun otot bawah paha. Okey. So, untuk aktiviti fizikal, 4 aktiviti fizikal ni. Okey. Kalau kamu nak tingkatkan kekuatan otot, kamu tambah beban. Contohnya bangkit tubi, okey, tekan tubi, separa cangkung ataupun hamstring curl tu, kamu tambah beban. Kamu boleh kamu ambil beg, kamu letakkan barang lah dalam beg kamu tu, okey, untuk menambah berat beban. So kamu buatlah. Okey, kalau kamu bangkit tubi, kamu letakkan beban di atas badan kamu, di atas dada kamu. Kalau kamu tekan tubi, kamu galas beg di belakang badan. Okey, separa cangkung boleh kamu letakkan di belakang badan juga. Okey, pada hamstring curl tu kamu sangkut di hujung kaki tu. Nampak? Kita menggunakan beban. Tetapi kalau aktiviti fizikal ni kamu nak tingkatkan daya tahan otot, kamu tak perlu menggunakan beban. Okey, cukup kamu buat aktiviti yang kamu nampak pada buku teks kamu tu, tetapi dengan ulangan. Kita lebihkan pada ulangan. Contohnya bangkit tubi, kamu buat ulangan yang banyak. Kamu buat 10 kali. Itu sangat kot. Okey, kamu buat 20 kali ulangan, baru kamu berhenti.
Okey, kamu buat tekan tubi pula sama 20 baru kamu berhenti. Separa cangkung dan hamstring pun sama, kamu buat ulangan yang banyak lah. Kalau kekuatan tadi kamu gunakan berat beban, tapi kamu buat sikit saja ulangan. Mungkin bila kamu dah gunakan berat beban, kamu gunakan beban yang berat, okey, kamu buat 5 kali saja. Lepas tu kamu rehat. Macam tu. So, perbezaan aktiviti fizikal yang boleh kamu lakukan untuk meningkatkan sama ada kekuatan ataupun daya tahan otot. Okey. Tengok muka surat sebelah. Okey, ataupun boleh rujuk pada slide cikgu ni. Okey, ini adalah aktiviti fizikal yang lain yang boleh kamu lakukan untuk meningkatkan kekuatan otot ataupun daya tahan otot. Okey, oblique curl. Dia macam bangkit tubi, tetapi bila kamu baring, bila kamu nak bangun tu, kamu pusingkan badan ke kiri ataupun ke kanan. Ia fokus kepada otot external oblique, maksudnya otot yang sebelah tepi perut tu. Okey. Lentik belakang, selang-seli tangan dan kaki, dia lebih fokus pada otot erector spine. Otot yang belakang lah, tulang belakang yang selari dengan tulang belakang tu, otot tu. Okey. Jengket kaki setempat, otot gastrocnemius. Gastrocnemius ni otot betih lah. Okey. Tekan tubi ubah suai. Tekan tubi ubah suai ni biasanya untuk orang perempuan. Okey. Yang lelaki buat tekan tubi macam biasa tadi. Okey, sama, sebab dia tekan tubi, dia fokus kepada otot tricep. Okey. Dan yang terakhir, ringkuk tubi separa. Ringkuk tubi separa ni dia macam bangkit tubi, tetapi dia tak bangkit sampai habis. Dia bangkit separuh saja. Sama juga, otot dia fokus pada rectus abdominis, iaitu otot perut. Okey, sama juga untuk aktiviti fizikal ni. Kalau kamu nak tingkatkan kekuatan otot, kamu gunakan beban. Galas kamu ambil beg lah, kamu gunakan beban. Okey. Contohnya kalau oblique dengan ringkuk tubi separa, kamu letakkan beban pada bahagian dada. Kamu galas beg bahagian di depan. Okey. Kamu letakkan beban lah dan kamu bangun. Okey. Kalau tekan tubi ataupun jengket kaki tu, kamu galas beg seperti biasalah dan kamu buat aktiviti. Okey, untuk otot erector spine ni tu, okey, kamu boleh menggunakan botol air. Boleh mula dengan botol air kecil, yang 500 ml, 600 ml tu, kamu isi air yang bagi penuh. Okey, kamu peganglah pada tangan kiri ataupun tangan kanan. So bila kamu buat lentik selang-seli belakang tu, kamu menggunakan beban. Okey, bila kamu gunakan beban untuk tingkatkan kekuatan otot, ulangan dia kamu buat sikit. Faham? Okey. Untuk aktiviti ni, aktiviti yang sama, tapi untuk tingkatkan daya tahan otot, kamu tak perlu menggunakan beban. Kamu buat seperti biasa tanpa menggunakan beban, tanpa menambahkan beban, tetapi dengan ulangan yang banyak. Macam cikgu terangkan aktiviti fizikal yang tadilah. Jelas semua? Baik. Okey. So itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Jom kita tengok tugasan minggu ini. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu lakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan daya tahan otot. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 68 dan muka surat 69.
aktiviti fizikal yang cikgu buat dalam slide cikgu tadi tu. So kamu boleh gunakan aktiviti tu, kamu boleh buat aktiviti tu. Okey. Tapi disebabkan untuk daya tahan otot, maksudnya bila kamu buat dengan ulangan yang banyak. Faham? Okey. Kemudian rakam. Masa kamu buat aktiviti tu, kamu rakam. Okey. Tetapi yang penting, yang paling utama, pastikan kawasan yang kamu nak buat aktiviti tu selamat. Okey. Tak ada benda-benda yang berbahaya, kamu tak buat di kawasan, di tempat yang berbahaya. Okey, jelas kamu boleh alaskan dengan tilam dulu sebelum kamu nak lakukan sebarang aktiviti. Dan yang terakhir, hantarkan rakaman tugasan yang kamu buat tu menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, link untuk menghantar tugasan cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram group kelas kamu. Okey. Tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua sama juga, cikgu nak kamu lakukan aktiviti-aktiviti fizikal tetapi bagi meningkatkan kekuatan otot. Kamu boleh gunakan aktiviti yang tadi, rujuk muka surat 68 dan 69. Kamu boleh menggunakan aktiviti yang sama, tapi sebab untuk meningkatkan kekuatan otot, kamu tambahkan beban sahaja. Okey. So, kamu sediakanlah alat bebanan. Contoh yang paling mudah, yang senang kamu gunakan, botol air. Botol air kat rumah, kamu isi bagi penuh, kamu boleh guna botol air tu untuk melakukan aktiviti yang tadi. Okey? Jelas semua. Baik. Seterusnya, yang paling utama, sebelum cikgu lupa, pastikan kawasan kamu nak buat aktiviti tadi selamat. Okey? Kamu boleh alas tilam untuk kamu nak buat aktiviti tadi. Bila dah kamu sediakan kawasan yang selamat, okey. Kemudian rakam lakukan aktiviti fizikal tersebut. Kamu buat aktiviti tu menggunakan bebanan, kamu rakam. Kemudian hantarkan rakaman kamu buat tugasan aktiviti fizikal tadi menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, link untuk menghantar tugasan cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram group kelas kamu. Okey, kalau kamu ada sebarang masalah, kamu boleh DM cikgu. Okey, cikgu akan cuba bantu dan tolong kamu. Okey. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu ni, cikgu mohon kerjasama semua untuk mengisi kehadiran guna link yang cikgu bagi, okey, dan buat tugasan dan hantar. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.